Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya harap semua stay at home. Okay, kita lawan COVID-19 ni. Saya Muhammad Shazli bin Shahudin, Dekan Fakulti Multimedia Kreatif, KPTM. Jadi hari ini saya nak bercerita pasal program Diploma in Multimedia CT104. Sebab bila saya pergi promosi, saya selalu juga pergi promosi. So bila jumpa parent ni, parent akan tanya soalan macam ni kat saya. Anak saya jadi apa nanti bila keluar daripada program multimedia ni? Saya takut dia pergi bahagian entertainment, cik. Okey, takut dia terjerumus pada perkara yang tak elok. Selalu itulah feedback saya dapat kan. Saya pun jadi macam, kenapa kita nak kena pandang benda yang negatif? Sebenarnya kita boleh pandang banyak pada benda nilai-nilai murni yang ada dalam program multimedia ni. Okey, sebagai contoh kita tengok kan, Upin Ipin adalah program animasi yang berjaya educate kanak-kanak dengan nilai-nilai murni. Okay, and then kita tengok ada banyak mobile apps yang ada dekat dalam kita punya internet tu. Kalau kita download dan kita tengok bila anak kita guna, dia membawa kepada education, alright, ajar anak kita mengaji, membaca, okay. Kita nampak benda yang baik, and kita je tengok dekat bahagian web pun kita nampak web tu sekarang ni dah banyak interaktif web. So apa yang berlaku? Web ni mengajar kanak-kanak ni, okey. Mana baik, mana buruk, okey. Macam mana nak membaca, macam mana nak mengeja. Jadi kita tengok benda yang entertainment ni sebenarnya lebih mudah untuk mengajar orang sebenarnya. Sebab apa? Sebab human mind ni dia sebenarnya orang kata senang absorb sesuatu benda tu kalau benda tu bergerak, ada bunyi, boleh nampak. Kalau setakat mendengar je, dia takkan jadi apa. Jadi jangan risaulah ya. Jadi saya nak kikislah mitos-mitos yang kata bidang multimedia ni nanti pergi bahagian entertainment yang kepada benda yang tak baik. Tak. Sebenarnya bergantung pada individu tu sendiri. Okey. Jadi peluang kerja yang pertama saya nak cerita hari ni peluang kerja dalam bidang multimedia. Okey, web designer. Okey, web designer ni adalah designer yang tugas dia ialah design grafik untuk web dan layout untuk web. Dan dia kena buat sedikit programming lah untuk web tu. Sebab nak bina satu web, nak design satu web, kena ada kemampuan programming juga sedikit. Dia tak ada macam programmer dia back-end punya web punya developer. Jadi dia memang guna coding yang agak high level lah. Tapi kalau web designer untuk multimedia ni, dia lebih pada front end, maksudnya interface designer. Okey, itu peluang pekerjaan yang pertama. Peluang pekerjaan yang kedua ialah graphic designer. Graphic designer untuk multimedia ni dia lain sikit dengan graphic designer yang memang bahagian grafik art tu. Kita lebih kepada grafik untuk desktop publishing. Desktop publishing ni maksudnya apa saja design untuk interface lah. Interface handphone, laptop, kita punya desktop. Okey. Jadi contohnya kita akan ajar dia macam mana nak design icon, macam mana nak design icon untuk mobile apps, macam mana nak design banner, macam mana nak buat promosi dalam bentuk media sosial, untuk dia punya poster dalam bentuk media sosial. Okey, jadi itu pekerjaan yang kedua kita ajar. And kita tengok dua pekerjaan tadi macam web designer dengan graphic designer sampai sekarang, ada tak orang tak tengok web? Tak ada kan? Okey, web tak pernah mati daripada zaman saya belajar dulu sampai hari ni kan. Web ni sentiasa bagi information dan maklumat. Okey, tambahkan masuk pula mobile apps kan. Jadi banyak, tak pernah mati lah orang kata. Job tu sentiasa ada. And then graphic designer memang disokong penuh lah dengan pekerjaan web designer dan lain-lain lagi yang saya akan sebut sekejap lagi. Okey. And then yang ketiga ialah animator. Okey, ataupun illustrator. Disebabkan pelajar-pelajar diploma multimedia ni kita ajar dia buat basic animation. Okey, kita ajar dia melukis secara digital. And then sekarang ni dah ada subjek 3D modeling sekali. So maksudnya pelajar ni memang asas dia ada untuk buat basic animation. Okey, jadi dia boleh jadi animator and dia boleh jadi illustrator. Pelukis. Okey, jadi tak ada masalah kalau dia nak pergi bahagian tu. And then pekerjaan yang keempat ialah interactive media designer. Interactive media designer ni kalau kita tengok secara mudah ni macam ni lah. Sekarang ni orang nak apa grafik ke, apa ikon yang ada dekat dalam kita punya interface tu, mesti boleh ditekan, mesti boleh buat sesuatu. Contoh kalau dulu zaman saya, kalau buat banner web tu, dia macam tu lah, web je, dia tak bergerak. Okey, zaman sekarang kalau banner web kita tengok apa berlaku kat dia. Dia boleh ni boleh bertukar.
boleh bertukar. Bukan setakat boleh bertukar, boleh klik. Kalau kita rasa kita dah hilang yang depan tadi, kita nak tengok balik semula, boleh tekan balik. Boleh pilih balik. Okey. Jadi maksudnya interactive media designer ni adalah orang yang buat sesuatu yang dia boleh, orang kata audience tu boleh dapat feedback balik daripada benda-benda yang ada dekat dalam skrin tu. Okey, dia boleh tekan, kadang-kadang dia boleh lead kita pada ke tempat yang lain. Okey, so ini interactive multimedia designer. Alright, and then lagi satu pekerjaan yang famous untuk diploma multimedia ni lah video creator dengan video editing. Okey, saya tak nak sangkal lah zaman sekarang ni kalau kita tengok semua orang nak promosi, semua nak melalui online. Semua orang kalau tanya student sekarang nak jadi apa, saya nak jadi YouTuber saja. Sebab apa nak jadi YouTuber? Sebab senang, mudah. Okey, senang nak buat duit, dia cakap. Okey, hanya perlukan like, okey, share. Okey, jadi nak buat benda-benda tu kena ada ilmu. Alright. So bila dekat KPTM ni kita ajar macam mana nak buat basic video, audio, okey, and then macam mana nak insert kita nak create storyline kita, okey. Memang dia ajar pada pelajar-pelajar ni, okey. Jadi bila dia nak bekerja dalam bidang video creating dengan video editing ni sebenarnya boleh, okey, tak ada masalah. Macam saya cakap, multimedia ni sebenarnya dekat KPTM Ipoh ni kita ajar semua. Pelajar ni akan pilih bahagian mana yang dia minat. Kalau dia nak sambung kepada degree pun tak ada masalah. Okey, setakat ni selama saya menjadi dekan, saya menjadi dekan baru 3 tahun. Bila saya uruskan pelajar tu nak masuk universiti swasta tak ada masalah. Nak masuk universiti kerajaan pun tak ada masalah. Ada student kita kat UiTM, ada yang kat USM, ada dekat UTM. Okey, maksudnya diploma multimedia ni memang diterima. Okey, universiti kerajaan ataupun universiti swasta. Dan kalau universiti swasta dekat Malaysia ni memang dia orang boleh pergi mana-mana, UniKL, okey, dia orang boleh pergi MMU, okey, tak ada masalah. And then ada yang boleh pergi overseas. Jadi tak ada isu lah. Program multimedia ni tak boleh sambung belajar. Okey. Jadi balik cerita saya tadi, kalau nak cerita peluang kerjaya ni memang banyaklah, saya tak dapat nak sebut. Tapi orang kata kerja tu sentiasa ada. Okey, cuma pelajar tu kena proaktif sikit lah. Dia kena berusaha bersungguh-sungguh. Tapi kalau nak tengok trend kerjaya pelajar KPTM Ipoh ni, saya mula berkhidmat dengan KPTM Ipoh ni pada tahun 2006, Januari 2006. Okey, saya tengok masa tu saya mula masuk, banyak pelajar kita ni yang suka bila keluar pada KPTM dia nak makan gaji lah. Okey, tapi start tahun 2010-2011 saya tengok ada pattern yang berubah pada pelajar-pelajar baru, iaitu diorang ni tak nak kerja dengan orang. Diorang mula nak berniaga. Diorang nampak bidang yang diorang ambil ni boleh menjana pendapatan daripada rumah dan boleh buka bisnes. And kita tengok ramai pelajar-pelajar kita yang memang berniaga sekarang ni, yang memang sukses lah. Dalam pelbagai bidang, ada yang buat web design, ada yang buat graphic design, okay, ada yang buat fotografi, ada yang buat video, okay, ada yang buat animation, alright. Memang ada semua bahagian ada, saya tengok. Semua berniaga sendiri. Diorang dah lebih pada job creator daripada jadi job seeker. Okey, ini yang best dia program multimedia ni sebenarnya. Sebenarnya kalau dia tak dapat cari job kat luar pun, kalau dia ni kuat dia punya ni azam dia ni, so dia boleh buat job dia sendiri. Dia boleh create pada rumah. Okey. So saya jaranglah nampak budak multimedia yang bila saya jumpa balik semula tu mengecewakan, tak ada. Okey, tak ada. Alright. Alhamdulillah saya tengok sekarang ni kalau jumpa bekas kita yang malu dengan dia sebab dia lagi hebat pada kita. Alright. Jadi kalau parent dekat luar sana nak tahu lebih pasal program multimedia ni, okey, bolehlah hubungi saya. Saya ada bagi email saya dekat posting yang sebelum ni, shazli@gaps.kptm.edu.my. Apa-apa boleh tanya saya untuk bidang multimedia ni. Alright, and then kalau berminat nak masuk KPTM Ipoh ataupun program bawah KPTM, boleh daftar secara online je sekarang untuk intake Jun atau Julai 2020 nanti. Okey, dekat website www.kptm.edu.my. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya minta maaf ambil masa untuk mendengar sikit celoteh saya ni. Alright, so itu saja. Harap semua sihat je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Anda ingin tonton video lagi? Jom subscribe channel Captain Ipoh.